Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Terima kasih sebab sudi bersama lagi dalam sesi Laluri Live malam ni. Okey. So, hari ni berapa? Perlu ke kita tahu berapa orang yang kena COVID? Mungkin perlu. Hari ni 3,600 lebih. Dan just nak share, adik saya pun baru semalam disahkan positif COVID dan anak dia seorang je pun sama positif COVID. So sebenarnya saya rasa lah, personally lah, saya rasa macam COVID makin lama makin dekat tau. Makin dekat dengan saya, makin dekat dengan kita tau. Saya tak pasti you all. Makin dekat. So maksudnya sekarang ni dah sangat-sangat penting. Sangat penting untuk kita jaga benda biasalah. Kita punya distance, kita punya face mask, kita punya basuh tangan tu. Kan? Sebab makin kritikal lah, risau saya tengok. Dan hari tu kita ada dengar kan, 4 Februari kalau makin teruk mungkin total shutdown. So saya tak tahu adakah benda tu apa impact dia pada kita. Tak kisahlah you all bekerja ke ataupun you all buat bisnes sendiri. So impact tu pasti ada. But berapa deep, berapa berat efek dia tu berbeza-beza. Dia seolah-olah saya bayangkan macam kita ni semua adalah, setiap keluarga ada kapal masing-masing kan. Dan kita semua sekarang berada di dalam yang sama yang tengah bergelora. So kapal yang boleh survive, ada kapal yang tu yang memang dah besar, cukup makanan dia dah cukup, dia punya kelengkapan semua dah cukup, dah perfect. So dia tak kisah bergelora berapa lama laut pun dia tak kisah sebab dia dalam keadaan yang sangat baik. Dan ada juga kapal yang hanya sampan. Kan, betul tak? Dia sampan ni maksudnya dia betul-betul sampan lah. Dia tempat duduk, lepas tu dia ada tempat kayuh. Dia tak ada makanan, mungkin dia punya sampan dia pun bocor. So ada keluarga yang macam tu yang tengah, dan lagi sedih mungkin ada keluarga yang sedang tak ada kapal, dia ada kayu je, dia berpaut pada kayu. So dia meminta bantuan. So setiap orang ada situasi masing-masing. So kita jangan cakap alamak PKP lama lagi. Yes. Padahal sebenarnya ada ramai lagi orang kat tepi-tepi, mungkin dekat jiran kita yang sebenarnya tengah susah kan. Kita tak tahu benda tu. So the best yang kita boleh buat adalah kita doa. Dan kalau dapat menyumbang lagi-lagi bagus. Kita bantu mereka yang memerlukan. Dan Aisina, saya nak cakap sikit lah pasal Aisina. Ini personal opinion lah So apa yang saya nampak lah ni, based on saya punya personal opinion, personal observation. Apa yang saya nampak dah sebelum ni, government bagi BPN, BPR. So sekarang dia dah masukkan start KWSP. Kan? So KWSP ni sebenarnya adalah duit kita sendiri. Dulu government bagi kita BPR lah, bantuan BPN apa semua supaya kita boleh kita boleh menggerakkan ekonomi. Ekonomi ni, welcome pada yang join. Thank you Glow. Welcome. So ekonomi ni dia macam air tau. Air kalau dia tak mengalir, dia akan jadi kotor, dia akan busuk, dia akan jadi tak bersih lah air. So ekonomi pun sama. Dia kena duit ada flow in out. So baru ekonomi berada dalam keadaan yang baik. Kan? Tapi beza dia adalah sebelum ni government bagi kita duit. Okay, you spend duit ni, beli apa-apa you nak, dan dia akan berpusing. Dan ekonomi akan berjalan. But sekarang ni government dah start introduce untuk keluarkan KWSP. Dia punya catch dia adalah KSP tu sebenarnya duit kita. Kita menggunakan duit kita untuk menjalankan ekonomi. At the same time untuk support negara lah, nak pastikan duit berjalan. Dan kita kena spend duit kita ni untuk menggerakkan ekonomi. Sebab government dah tak mampu. That's why dia introduce KWSP. Kalau government masih mampu, dia tak akan bagilah KWSP tu. Tapi since tak ada choice, so korang pandai-pandai, ini duit korang gunalah sebaik mungkin. Seolah-olah macam tu lah. So please, pada anda yang keluarkan Aisina, yang keluarkan duit KWSP, gunakan sebaik mungkin dan jangan beli benda-benda yang tak membantu kita, keluarga anda apa semua untuk survive. Makanan tak apalah. Tapi sekarang ni cash penting sekarang ni. Kalau boleh you ada cash reserve. Dan jangan beli benda yang tak perlu. Kita tak tahu what will happen after this. Tapi yang penting kita kena bersedia sekarang lah. Ini saya just peringatan untuk anda dan untuk saya juga sebenarnya. Okay, so bila berbelanja tu start berhati-hati. Berjimat cemat lah.
Kita tak tahu yang ada kerja sampai bila. Kita tak tahu. Dan yang mungkin yang tak ada kerja sampai bila lagi nak bertahan tak ada kerja. So kita pun tak tahu. Yang penting kita tahu adalah apa yang kita boleh kontrol, kita kontrol kita punya financial sendiri. Okay. Alright. So malam ni saya nak share pasal impian. Impian ni dia bukan setakat kita kena jual produk tau. Impian pun kita perlu jual. Dreams kita perlu jual. Dan isu dia kat sini adalah kadang-kadang kita tak tahu kita nak jual impian kita kat siapa. Dekat mak ke, dekat anak ke, dekat adik ke, dekat jiran ke, dekat customer ke, dekat agent ke, ataupun dekat siapa yang paling penting. Saya boleh teka apa impian yang paling penting untuk kita jual pada siapa. Kompleks ke soalan saya tu. Dia ada ramai orang tahu. Dia bila kita nak berimpian ni, kita kena jual juga sebenarnya impian kita. Contoh, aku nak pakai Ferrari lah one day. Tapi you cakap you tak tahu ni nak jual pada siapa. So bila kita tak tahu nak jual pada siapa, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tak capai pun impian kita tu. Kita susah nak capai. So apa yang pada pendapat saya ni, my opinion, pada pendapat saya adalah orang yang paling penting untuk kita jual impian kita, siapa? Ibu ke isteri ke apa? Cuba teka. Orang yang paling penting untuk kita jual impian kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dia seolah-olah macam ni tau. Saya nak pergi kedai, tapi saya tak tahu nak beli apa. Dan akhirnya saya tak beli apa-apa. Melainkan saya cakap kat diri saya, hari ni aku nak beli handphone. Handphone. So saya dah cakap kat diri saya, aku nak beli handphone ni. So bila saya pergi kedai, saya akan cuba cari handphone. Sebab hati saya dah cakap dah, aku nak beli handphone. Bukannya cakap kat adik, adik, abang nak beli handphone lah. Dia tak akan berlaku. Dia mungkin sampai sana, mungkin you tak beli pun. Sebab benda tu bukan datang daripada diri kita sendiri. Boleh faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya kalau you nak sesuatu, contoh, aku nak buat bisnes sebab aku nak dapat financial freedom, aku nak spend masa dengan keluarga aku. Dan benda ni you tak perlu convince orang lain, tak perlu susah-susah cakap kat suami, ataupun cakap dekat isteri, ataupun cakap kat anak, tak perlu. Orang pertama yang kena yakin dan percaya dan trust benda tu adalah diri sendiri. Ini yang saya alami dulu. Saya tak trust, saya tak percaya pun bahawa saya akan boleh buat duit daripada bisnes dropship dan agent. Saya tak tahu pun benda tu wujud. Dropship dan agent pun saya tak tahu wujud dulu masa tu. Tapi bila saya dah start tahu, saya kata, benda ni boleh pergi, aku akan buat betul-betul. That impian tu, buat betul-betul, buat sebaik mungkin, itu sebenarnya adalah impian jugalah. So bila kita dah jual impian pada diri kita, aku akan buat benda ni betul-betul. So secara tak langsung tindakan kita pun sama, kita punya perbuatan pun sama, percakapan pun sama, decision making kita pun sama. Kita akan pergi ke arah yang kita nak tu. Dan benda ni susah nak buat sebenarnya kalau kita adalah lalang. Faham tak? Maksudnya you kejap yakin, lepas tu tak yakin, lepas tu yakin balik, lepas tu tak yakin, lepas tu yakin balik. So dia tak akan jadi. Maksudnya you tak betul-betul jual pada diri sendiri apa yang you nak. So impian ni penting sebab dia adalah satu benda yang drive tau. Dia macam minyak tau. Impian ni, kalau you tanya saya, dia adalah, saya anggapkan dia macam minyak. Kalau you tak ada minyak, kereta tak boleh gerak kan. Tak boleh sampai pun kat mana dia nak sampai sebab dia tak ada minyak yang membakar dia. So impian, tujuan dia adalah membakar. Dan ada orang, dia tak pakai impian untuk bakar. Dia pakai cabaran. Ataupun siapa yang cabar dia, siapa yang hina dia, siapa yang kutuk dia. So dia gunakan itu sebagai dia punya minyak pun boleh. Tapi kalau tanya saya suka set impian sebagai saya punya cabaran, sebagai saya punya minyak. But kalau you all ada kebengangan yang tinggi, betul-betul you rasa macam tak boleh jadi ni, aku kena buat betul-betul ni, then mungkin you boleh gunakan benda tu sebagai you punya minyak. Dan you kena buat betul-betul lah. Bila you dah tahu, kita dah tahu kan apa benda yang membuatkan kita terbakar, apa benda yang membuatkan kita kena, aku tak boleh give up, aku kena buat juga, aku kena bangun juga, whatever happen aku kena bangun juga. Then itu adalah minyak yang sebetul-betulnya. Pakai RON 97. RON 97 minyak yang terbaik lah kan. Kalau boleh cari RON yang paling power sekali lah untuk diri kita sendiri. Sebab tu sebenarnya antara benda yang saya suka, saya just share, benda yang saya suka adalah saya suka tengok orang yang dah berjaya share dia punya kejayaan. Best, serious best.
Sebab saya nampak macam dia sedang melukis, dia sedang menunjukkan saya punya future. Macam tu lah. Kalau orang tu dapat, sale dia tahun ni 5.7 juta. Sale tahun ni 20 juta. Sale tahun ni 112 juta. Mak masak. Sabela pun 100 juta lebih. Sale setahun lah. Setahun bukan sebulan. So, benda-benda tu sebenarnya dia membantu saya tambahkan minyak pada impian saya untuk gerak. Sebab of course lah saya faham kita manusia kan. Mungkin ada masa kita down, ada masa kita penat, ada masa kita nak rehat je, ada masa juga kita bersemangat. So masa-masa ni akan ada, but the thing is kalau kita boleh control, kita boleh manage dan kita boleh balancekan semua perasaan-perasaan yang bercampur bau tu yang ada tu, insya-Allah kita boleh survive. Especially kepada you all lah yang buat business kan, ataupun yang sambil business sambil bekerja. Anda boleh survive bila you anggap business ni adalah marathon, bukan larian pecut 100 meter. So dia adalah perjalanan yang panjang dan you kena expect benda ni panjang. Sebab saya tak nak you all kecewa, sebab perjalanan business memang panjang. Dan kadang-kadang kita dengar kisah kejayaan orang lain, dia tak cerita kesusahan dia sangat pun. Unless you tanya, kenapa dulu kau pernah tak jatuh? Memang ramai kalau you tanya, memang diorang selalu jatuh. Dan mostly orang yang saya jumpa tu, diorang adalah orang yang dah pernah gagal paling seteruk. Saya tak pernah gagal seteruk tu, tapi diorang pernah gagal teruk tu. Tu mungkin itu minyak yang kuat juga, yang boleh membawa diorang untuk pergi capai apa yang dia nak. Dan benda ni kita kena jual impian tu dekat diri kita sendiri. Kena betul-betul yakin. Dan one of the way yang saya sangat percaya benda yang kita boleh buat untuk jual impian tu pada kita adalah kita create satu visualization. Visualization supaya you tengok gambar tu, you tahu, this is what I will be, this is what I will get, this is what I will give. So benda-benda ni yang kita nak dapatkan. Dan benda ni kena visualize lah kan. Dia tak boleh datang macam aku terfikir sudah itu je, tak, dia akan hilang. Percayalah, manusia ni mudah lupa manusia mudah lupa, termasuk saya. Tak kisah hebat mana pun, dia akan mudah lupa. So kita kena buat sesuatu untuk mengingatkan kita. Saya percaya setiap smartphone you all boleh check, mesti ada reminder punya apps reminder. Sebab dia phone pun tahu ni kita mudah lupa ni, so dia akan ingatkan. Kalau Microsoft Outlook, dia ada satu macam apps lah, ataupun dipanggil features nama Cortana. Cortana ni tujuan dia adalah mengingatkan, awak ada email tak baca lah, awak belum reply email ni lah, awak ada meeting pada pukul ni lah. Dia ingatkan kita sebab manusia mudah lupa kan. So tolong please buat simple-simple pun tak apa, that's okay. Yang penting ada satu. Contoh you minat Ferrari, you ambil lah gambar Ferrari, tampal. Cari majalah yang ada Ferrari, tampal, potong. Nak banglo, cari gambar banglo, tampal. Buat je dulu. InsyaAllah saya yakin dia akan start materialize sikit demi sikit. Dan at least dia boleh jadi pembakar semangat kita kan. Dan mungkin malam ni sebelum saya nak habis, saya nak share 3 tips macam mana kita nak bantu, nak mudahkan untuk kita jual impian pada diri sendiri. Saya belum cerita jual impian pada orang lain jual impian kita pada orang lain belum lagi. Hari ni saya nak share tips untuk jual impian kepada diri kita sendiri. Tips nombor 1 adalah first of all, kita kena yakin. Keyakinan, hakul yakin. Yang memang seyakin-yakinnya yang you akan dapat walaupun kita belum dapat. Dia konsep dia be, do, have. Be, kita jadi dulu. Kita anggap diri kita adalah tu, be dulu. And then kita do, kita buat apa yang kita nak dapat tu. Dan akhirnya kita akan have, kita akan dapat. So be, do, have. Bila kita ada benda ni, insyaAllah saya yakin whatever yang you all nak, you pasti dapat. It's just a matter of when. Bila kita dapat tu based on kita punya usaha dan rezeki lah. Based on usaha dan rezeki. But kalau you terus buat, insyaAllah saya yakin you mesti boleh capai apa yang you nak. Dan nombor 2 adalah you very crystal clear apa yang kita nak. Ramai orang dia cakap je aku nak ni lah, aku nak kini. Tapi bila kita tanya secara detail, contoh dia cakap aku nak Ferrari lah. Kita tanya Ferrari apa? Tak tahulah. Warna apa? Merah kot. Tayar sport rim berapa? Tak tahulah, mana-mana pun boleh. Road tag berapa? On the road berapa? Dia tak boleh jawab semua tu.
Kalau dia tak boleh jawab, bermakna dia bukannya nak, dia baru just macam nak malu-malu kucing lah. Dia bukan betul-betul nak. So kalau anda ada impian, please detailkan sedetail yang boleh, insyaAllah, untuk pastikan bahawa otak kita ni sangat solid tau. Dia betul-betul solid apa yang dia nak. Dia betul-betul clear. Bila kita clear, insyaAllah perjalanan tu lagi mudah. Dan you pun akan sampai lagi cepat sebenarnya. Okay. So tu nombor 2 lah. Nombor 3 adalah saya nak anda percaya satu benda ni. You takkan gagal. You takkan boleh gagal as long as you don't quit. Ramai mungkin ada orang keliling kita ataupun sahabat kita yang dia buat benda sama macam kita, tapi akhirnya dia stop dulu, tapi you masih meneruskan apa yang you buat dulu. Dan percayalah, orang yang meneruskan apa yang dia buat dulu, dia pasti akan lebih ke depan, lebih berjaya daripada orang lain. Sebab dia adalah marathon kan. Marathon. Dan kalau you dah putus asa sebelum marathon tu tamat ke penamat dia, dan you akan gagal lah. You tak akan capai apa yang you nak. But kalau you berjaya habiskan benda tu, mungkin you dapat sijil penghargaan, berjaya menghabiskan larian marathon bisnesmu. So kita mungkin akan dapat sijil. Kita akan dapat juga, kita akan sampai juga penamat. But based on masa lah. Kadang-kadang ada orang tu cepat rezeki dia, kadang-kadang ada orang tu memang tindakan dia agresif gila-gila, 5 kali ganda daripada orang lain, dan dia dapat cepat. So it's all depend pada kita punya tindakan lah. But you will capai kalau you yakin bahawa you boleh terus tanpa give up. Please jangan give up. Saya faham mungkin ada, especially masa PKP ni, you macam down. Mungkin ada yang dah hilang sumber keuangan kan, yang tak boleh nak survive. Saya tahu benda tu. In fact, saya ada kawan yang kena macam tu, yang kita just doakan dia orang okay. But if anda kenal sesiapa kan yang sedang alami benda ni, yang sedang tak ada duit, tak ada income ni, please share video ni. At least dia tahu macam mana cara nak jual impian pada diri sendiri. At least dia tahu, dia faham cara tu. Sebab kadang-kadang dia orang ni lost, dia tak tahu apa nak buat tau. Dia tak tahu nak buat apa, lalah dia duduk rumah, dia main game, main PUBG, ataupun mungkin dia main Candy Crush Saga. Sebab dia tak tahu apa nak buat. So why not you share pada diorang video ni, supaya at least dia dapat sesuatu lah, some direction apa nak buat. Sebab tak mudah sekarang ni. Banyak company makin tutup, dan millions, sehari millions 100 million yang negara akan loss. So itu baru sehari. Bayangkan kalau dah setahun, 2 tahun, 3 tahun. So government tak boleh support kita, tuan-tuan. Government tak boleh support kita, sahabat semua. Tak boleh. Kita tak boleh harapkan government. Please, do something. Kalau you rasa macam life you sekarang dah selesa, check balik betul-betul. Berapa saving kita dah ada? Berapa ramai orang kita dah bantu? Berapa banyak masjid yang kita dah sedekah untuk bayar bil listrik dia? Kalau jawapan tu banyak no, banyak belum, so please do something. Jangan selesa sangat. Kita mungkin selesa, tapi mungkin jiran kita tu ada yang susah, yang perlukan bantuan. So kitalah yang mungkin yang masih ada kudrat, yang masih ada internet line, yang masih ada handphone, yang masih ada kemudahan internet ni. Please, you ada satu peluang tau. Handphone ni adalah satu device yang sangat powerful. But sepower mana device tu, kalau dia dah jatuh ke tangan yang salah, macam cerita superhero kan, kalau dia jatuh pada ke tangan yang salah, dia tak power mana pun kan. But the same phone yang sama, kalau pergi dekat orang yang memang tahu apa dia nak buat, dia tahu apa yang dia boleh pergunakan handphone tu, dia akan dapat create something. So please, kalau anda pakai phone, buatlah business online. Free je kot. Free tau. Dulu tak ada zaman dulu tak ada dropship free. Semua dropship berbayar dulu. But sekarang ramai open dropship free. So peluang tu ada, cerah di depan mata. But whether you nak ambil ke, you tak nak ambil ke, tu je. Kalau anda ambil dan you buat, insyaAllah you yang akan dapat. Dan tengok balik apa yang kita buat, apa yang kita ada sekarang ni sebenarnya adalah reflection apa yang kita buat 5 tahun lepas. Kalau you rasa macam sekarang ni you dah selesa, mungkin 5 tahun lepas you dah buat satu benda yang betul. Ataupun kalau sekarang you tengah susah, you tengah stress, you rasa macam life ni meaningless, check balik apa yang aku buat 5 tahun lepas sebenarnya. Adakah aku buat sesuatu yang boleh improve hidup aku? Ataupun aku buat benda yang boleh meranapkan kehidupan aku? Okay, so benda ni tak ada siapa ada jawapan dia. Sendiri-sendiri jawablah. Tepuk dada, tanya selera.
ke tanya hati ataupun tanya iman. So saya rasa itu saja malam ni. Saya faham mungkin. Dan lupa esok cuti lah. Esok cuti pada yang bekerja. Esok ada Taipusam dan selamat menyambut pada yang menyambut. Dan selamat bercuti dan berehat pada yang bercuti lah. Inilah peluang dia. So beza dia kalau orang yang dia tak tahu nak buat apa dengan phone. Esok apa dia akan buat? Dia akan main game ataupun dia akan lepak tengok movie, layan Netflix ataupun layan apa-apa movie. But kalau anda ada direction, anda ada satu impian besar yang you dah jual pada diri sendiri, saya yakin you akan buat benda lain. You pasti tak akan buat benda yang orang biasa-biasa buat. You pasti akan buat benda lain. Dan takkan ada orang faham sebenarnya, apa hal kau nak belajar, pasal kau duk sibuk posting Orang takkan faham kalau dia bukan berada di level anda. Sebab pemahaman orang berbeza-beza kan, tak sama. So welcome Sofwa, thank you for joining. Kita pun dah nak habis malam ni punya sesi live. Thank you so much. Dan saya be strong. Kalau anda terkena COVID, but as long as you still ada you punya handphone, insya-Allah saya yakin you boleh survive. Handphone ni seolah-olah macam nyawa dah sekarang ni. Lagi penting daripada dompet. Kalau handphone ni jatuh dalam toilet tu, dah nak jatuh dalam toilet, kehidupan kita akan flash depan mata kita. Alamak, semua benda kita akan ingat handphone nak jatuh. Sebab betapa pentingnya semua information ada dalam phone tu. Password saya yakin you all pun mesti ada simpan password dalam phone kan. That's why bahaya. Saya pun banyak password dalam phone ni. Tapi kita orang transfer dah dekat hard copy tau. Sebab risau kan zaman sekarang hacker banyak. Serius hacker banyak. Dan sahabat saya banyak yang Facebook diorang kena hack tau. So penting untuk you all. Kalau you ada Facebook page, you buatlah 2-3 nama jadi admin. At least tak adalah bila kena hack lost terus. Kalau you ada Facebook page, buatlah 2-3 nama supaya boleh backup each other. Kalau katalah akaun orang ni kena hack, at least you ada akaun lain, you tendang yang orang yang kena hack tu. Tu cara dia. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join live. Jangan lupa untuk jual impian pada diri sendiri. Orang lain akan dapat impian tu kalau kita sendiri berjaya jual impian pada diri sendiri. Okay, so selamat berimpian. Assalamualaikum dan selamat malam. Dah saya ucapkan dari Laleli. Jumpa lagi. Bye-bye.